sekali saya mengikuti ke hujung Minggu Alfa. Pada petang Jumaat yang sibuk, saya bergegas selepas bekerja menaiki kereta api. Gerabak itu penuh dengan penumpang. Ia berlaku di London, jadi semua orang mengelak daripada bertentangan mata. Semasa kereta api itu bertolak, kedengaran seorang wanita yang bercakap di telefon. Semua orang pura-pura tak peduli. Tetapi mereka memang curi-curi mendengar. Dia bercakap dengan teman lelakinya. Perbualan itu tak berjalan lancar dan tak lama kemudian dia mahu memutuskan hubungan dengannya. Suaranya semakin kuat dan akhirnya dia katakan sesuatu yang saya tak akan lupa. Jika awak sudah 7 tahun menetap di London tetapi hanya mengenali saya, itu masalah awak. Kemudian memutuskan panggilan. Itu salah satu hal paling sedih yang pernah saya dengar. Meskipun dikelilingi ramai orang di kota besar, anda mungkin tetap kesunyian. Apa yang membuat saya kesepian? Kesenyapan. Sewaktu dikelilingi orang tak dikenali. Tiada apa-apa yang membuat saya kesepian. Rasanya saya baik-baik saja. Saya selalu rasa kesepian setiap masa. Rasanya kesepian bermaksud menginginkan sesuatu dalam diri atau orang lain. Anda mungkin berada di bilik yang sesak dan masih kesepian, seperti tiada yang peduli tentang anda. Dalam lubuk hati, kita semua kesepian. Sesetengah orang lebih pandai melupakan perasaan itu berbanding yang lain. Jawapan kesepian adalah doa. Allah ialah jawapan kepada kesepian. Jawapan kepada kesepian? Saya tak tahu apa jawapan kepada kesepian. Sebuah rencana dalam The Big Issue, iaitu majalah tentang golongan tidak berumah di UK mengatakan, orang membayangkan kesepian ialah wanita tua yang menetap di tingkat 24 sebab pangsapuri bersendirian. Sebenarnya, ia adalah sebuah lelaki yang bergaya yang cuba memikat perempuan di bar. Dikelilingi orang yang ramai hanya memburukkan lagi kesepian. Mother Teresa berkata, masalah terbesar dunia bukanlah kebeluran tapi kesepian. Wujudnya kesepian kosmik, berada di dunia Allah tanpa hubungan dengannya. Seseorang menggambarkan kesepian sebagai merindui Allah. Apabila kita berhubungan dengan Roh Kudus, dengan Yesus, kita tak pernah bersendirian. Dia sentiasa menyertai kita. Sebagai pengenalan kepada topik Roh Kudus, lihatlah ayat ini. Dalam Yohanes 15:26, Yesus berkata, apabila penghibur yang akan saya utus dari Bapa datang, iaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang saya. Yesus berkata, dia akan bersaksi tentang saya. Roh Kudus bukanlah satu benda, tapi seseorang. Ia bukanlah suatu kuasa, tapi insan dengan semua ciri-ciri manusia. Ia berintelek, berfikir, bercakap, bertindak, membimbing dan berduka cita. Dia berpengetahuan, berkeinginan, berkehendak dan memilih. Paling penting sekali, dia mengasihi. Dia mengasihi anda. Roh Kudus ialah seorang insan. Tapi apa yang dia lakukan? Yesus menggambarkannya sebagai penghibur. Perkataan Yunani yang digunakan Yesus ialah Parakletos. Ia bermaksud pendamping. Kadang-kadang ia diterjemahkan sebagai peguam bela, orang yang mengiringi anda di mahkamah. Juga pendorong, orang yang berada di sisi anda untuk mendorong. Ataupun penghibur dan pembantu. Secara harfiah, ia bermaksud pendamping. Sebagai contohnya, ia digunakan apabila kapal kecil menghadapi masalah di Laut Mediterranean. Kapal besar dihantar berlayar di sisi kapal kecil untuk membawanya ke pelabuhan dengan selamat. Kapal besar itu dipanggil Parakletos. Salah seorang yang menjelaskannya secara jelas kepada saya ialah Padri Raniero Cantalamessa. Dia pengkhotbah kepausan. Dia ialah pengkhotbah peribadi kepada 3 orang paus yang lalu. Dulu saya seorang profesor. Doktrin Yesus adalah bidang pengususan saya. Saya banyak membaca dan menulis tentang Yesus. Apabila Roh Kudus datang dalam hidup saya, ia berlaku di Amerika Syarikat.
New Jersey. Dan saya menemui Yesus yang baru. Yesus yang hidup, seorang manusia. Dia bukanlah personality, tapi seorang insan. Anda boleh bercakap dengan seorang insan. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Kita harus haus akan Roh Kudus, bukannya takut akan Roh Kudus. Jangan takut, ia tindakan beriman. Roh Kudus dipanggil Paraclete, yang bermaksud penghibur dan penguambela. Haruskah kita takut akan penghibur kita? Saya membaca kisah Alan Anderson yang berusia 24 tahun yang berada di dalam pesawat ringan. Hanya dia dan juruterbangnya berada di dalam kapal terbang itu. Sewaktu terbang, juruterbang tiba-tiba mati kerana serangan jantung. Lelaki yang tiada pengalaman menerbangkan pesawat ini kini bersendirian. Dia membuat panggilan kecemasan melalui radio. Seorang pengajar penerbangan bernama Robert Lake membalas panggilan itu dan terbang di sebelahnya, 2,000 kaki di atas penat, berdekatan Cardiff di Wales. Pada masa yang sama, seorang penggemar radio amateur bernama Howard Day mendengar perbualan mereka dan merakam semua yang mereka katakan. Perkara pertama yang Anderson katakan apabila pengajar itu terbang di sisinya ialah, "Saya nampak awak." Lake berkata, "Okey, dengar arahan saya." Tarik pendikit itu sehingga RPM jatuh kepada 2,300. Kata Anderson, "Mana satu pendikit?" Lake menjawab, "Okey, ada satu tuil hitam di bahagian tengah panel. Tak apa, biarkan pesawat terbang sendiri." Anderson menjawab, "Saya harap begitulah." Lake berkata, "Tolong baca kelajuan udara. Kelajuan udara ialah 105. Okey, lihat di sebelah kanan. Awak boleh lihat saya. Bertenang." Anderson berkata, "Adakah kita akan mendarat?" Lake membalas, "Ya, sekejap lagi." Terbang mengiring ke kanan. Kita menghala ke landasan terbang di sebelah kanan lampu merah dan putih itu. Awak nampak tak? Ya. Okey, kurangkan kuasanya sedikit. Berapa kelajuan udara sekarang? Lebih kurang 100. Okey. Tarik turus kawal perlahan-lahan. Tutup pendikit dan kekalkan kedudukannya. Tarik perlahan-lahan, kemudian tahan. Tahan, 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 tahan. Tahan turus kawal itu. Bagus. Okey, bertenang. Sekarang, pijak injak kemudi. Tekan bahagian atas injak kemudi dan awak akan nampak brek. Tekan kedua-dua injak kemudi itu dan anda akan lihat brek. Saya tak nampak brek. Okey, jangan risau. Jangan risau. Kenderaan kecemasan ada di belakang awak. Duduk saja di dalam pesawat. Biarkan enjin berderu. Sekarang, matikan enjin dan keluarkan kunci. Enjin akan berhenti. Sudahkah enjin berhenti? Ya, kunci sudah dikeluarkan. Sudah berhenti. Syukur. Sama-sama. Ini adalah perkara biasa. Mungkin anda menghadapi sesuatu dan berharap ada yang membantu. Roh Kudus sentiasa mendampingi kita sebagai pendorong, penghibur dan penasihat. Yesus berkata tentang Roh Kudus, Dia akan bersaksi tentang saya. Peranan Roh Kudus bukanlah menunjuk dirinya, tetapi kepada Yesus. Peranannya ialah mendampingi dan membawa anda ke dalam hubungan dengan Yesus. Jadi pada hujung minggu ini, saya berharap anda akan makan, bersantai, berehat, berjalan dan berseronok bersama-sama. Paling penting sekali, saya berharap anda akan mengalami Roh Kudus yang mendampingi dan membawa anda kepada Yesus.